selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda semua tajuk untung. Di bawah tajuk ini, kita akan melihat tajuk untung perakaunan dan juga untung ekonomi. Mula-mula sekali, Cikgu nak tanya anda semua, apakah maksud untung? Untung adalah ganjaran ataupun pulangan kepada usahawan kerana mengambil risiko ketidakpastian dan juga membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi. Sebagai seorang usahawan, apabila mereka menceburi dalam sesebuah perniagaan, mereka akan menanggung risiko ketidakpastian di mana pelbagai perkara-perkara di luar jangkaan akan berlaku. Dan mungkin perkara yang berlaku ini akan membawa kepada kerugian dan juga keadaan muflis kepada perniagaan tersebut. Selain daripada itu, usahawan juga perlu membuat keputusan bagaimana memperuntukkan dan menggabungkan sumber pengeluaran seperti tanah, modal dan juga buruh untuk mengusahakan satu perniagaan. Jadi akibat daripada usaha ini, maka usahawan patutlah menerima ganjaran untung. Baiklah, kita lihat apakah peranan untung bagi individu dan juga bagi sesebuah masyarakat ataupun ekonomi sesebuah negara. Untung memainkan peranan menyelesaikan masalah peruntukan sumber pengeluaran di dalam sesebuah ekonomi. Pengeluar yang ingin memaksimumkan keuntungan akan menggunakan sumber pengeluaran secara cekap dan optimum supaya tiada pembadilan faktor pengeluaran berlaku. Kita lihat huraiannya. Dalam sesebuah sistem ekonomi, pengguna akan menunjukkan kegemaran mereka melalui permintaan. Apabila pengguna gemarkan sesuatu barang atau perkhidmatan, maka pengguna akan meningkatkan permintaan di dalam pasaran tersebut. Peningkatan permintaan akan menyebabkan harga meningkat. Dan apabila harga naik, ini akan membawa kepada lebih keuntungan kepada sesebuah firma ataupun usahawan tersebut. Jadi untung inilah yang memainkan peranan sebagai petunjuk ataupun indikator kepada usahawan supaya mereka memperuntukkan tanah, buruh, modal dan juga pelbagai bahan mentah ke dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan yang diingini oleh pengguna. Maka secara tidak langsung, untung adalah sebagai satu petunjuk kepada usahawan untuk memperuntukkan sumber pengeluaran secara cekap dan tidak berlaku pembadilan. Selain daripada itu, untung juga memainkan peranan sebagai ganjaran kepada usahawan kerana menanggung risiko dan ketidakpastian. Setiap perniagaan yang diceburi oleh usahawan akan mempunyai risiko. Dan ganjaran kepada kesanggupan firma menanggung risiko ketidakpastian adalah untung. Katakanlah, apabila usahawan menceburi dalam sesuatu perniagaan, perniagaan itu akan menghadapi risiko. Semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka pulangan untung juga adalah semakin tinggi. Jadi secara tidak langsung, untung memainkan peranan sebagai galakan atau motivasi kepada usahawan untuk menghadapi risiko ketidakpastian. Peranan untung yang ketiga adalah ganjaran kepada inovasi dan pembaharuan yang dijalankan oleh usahawan. Apabila seorang usahawan ingin mendapatkan lebih banyak untung, maka mereka akan cuba memperkenalkan ciptaan-ciptaan baru ataupun proses pengeluaran baru ke dalam pasaran. Apabila wujudnya ciptaan baru dalam proses pengeluaran, ini bukan sahaja akan meningkatkan keluaran, tetapi pada masa yang sama juga akan menurunkan kos pengeluaran. Maka untung akan meningkat. Selain daripada itu, usahawan juga akan menggunakan teknologi yang tinggi dan canggih
bagi meningkatkan daya pengeluaran. Dan apabila lebih banyak output dikeluarkan, lebih banyaklah untung akan diperolehi. Jadi, kita faham bahawa inovasi dan pembaharuan yang semakin meningkat akan membawa kepada untung yang tinggi. Jadi, untunglah yang merupakan satu daya bergalak kepada usahawan untuk menjalankan inovasi dan pembaharuan. Akhir sekali, kita lihat untung juga boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Semakin tinggi ramalan untung sesuatu pengeluaran, ini akan menyebabkan usahawan membuat lebih banyak pelaburan dalam perniagaan tersebut. Dan apabila pelaburan dibuat, ia akan menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan dan seterusnya menggalakkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Marilah kita lihat prosesnya. Katakanlah seorang usahawan meramalkan bahawa sesuatu perniagaan ataupun sesuatu pelaburan boleh mendatangkan untung yang tinggi. Maka usahawan ini akan cuba melaburkan lebih banyak modal dan pelaburan di dalam projek tersebut. Jadi pelaburan meningkat. Semasa pelaburan meningkat, projek ini juga akan memerlukan lebih tenaga buruh. Maka peluang pekerjaan akan meningkat di pasaran tersebut. Bila lebih tenaga buruh ditawarkan dengan pekerjaan, pendapatan negara juga akan meningkat. Apabila pendapatan negara meningkat, maka pertumbuhan ekonomi sesebuah negara juga akan berlaku. Maka untung adalah satu faktor yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, marilah kita buat sesuatu kesimpulan. Apakah peranan untung? Antara 4 peranan yang utama ialah untung menyelesaikan masalah peruntukan sumber pengeluaran. Kedua, sumber ganjaran menanggung risiko dan ketidakpastian kepada usahawan. Untung memainkan peranan sebagai ganjaran inovasi dan pembaharuan kepada usahawan. Dan akhir sekali, untung juga memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Marilah kita melihat 2 jenis untung, iaitu untung perakaunan dan untung ekonomi. Untung perakaunan adalah berbeza dengan untung ekonomi. Untung perakaunan adalah jumlah hasil melebihi jumlah kos nampak atau kos eksplisit yang perlu ditanggung oleh sesebuah firma. Jumlah hasil adalah apa yang didapati oleh pengeluar ataupun usahawan daripada jualan mereka. Manakala kos eksplisit ataupun kos nampak adalah kos pengeluaran yang perlu ditanggung oleh usahawan tersebut. Dan biasanya kos eksplisit dikenali sebagai kos nampak kerana semua kos ini akan dicatat dalam bentuk bil yang perlu dibayar. Contohnya gaji, sewa, bahan mentah, bil elektrik, bil telefon, bil air dan sebagainya. Untung ekonomi pula adalah jumlah hasil melebihi jumlah kos nampak ataupun kos eksplisit dan juga kos lepas ataupun kos implisit yang perlu ditanggung oleh sesebuah firma. Ini bermakna apabila kita menghitungkan untung ekonomi, kita akan menggunakan jumlah hasil yang diperolehi menolak kos eksplisit iaitu kos pengeluaran yang boleh nampak dan juga menolak kos lepas daripada jumlah hasil. Kos lepas ini adalah kos yang ditanggung oleh firma ataupun usahawan melalui pengkorbanan mereka, terutamanya apabila mereka menggunakan input milikan sendiri dalam menjalankan perniagaan masing-masing. Marilah kita lihat formula dengan lebih terperinci. Untung perakaunan adalah jumlah hasil tolak kos eksplisit, iaitu kos pengeluaran yang boleh dilihat dengan mata kasar kita. Manakala untung ekonomi adalah jumlah hasil tolak jumlah kos eksplisit, iaitu jumlah kos pengeluaran dan juga tolak kos implisit,
iaitu kos lepas yang ditanggung oleh usahawan. Untuk memahami perbezaan untung ekonomi dan untung perakaunan, marilah cikgu menunjukkan satu contoh di sini. Kita andaikan seorang usahawan menjalankan perniagaan dan mendapat jumlah hasil sebanyak RM1,000. Daripada jumlah ini, beliau juga perlu membayar kos eksplisit iaitu kos pengeluaran sebanyak RM500. Apa itu kos eksplisit? Kos eksplisit adalah tanggungan usahawan terhadap kos nampak. Bila jumlah hasil menolak kos eksplisit, maka tinggallah baki yang dikenali sebagai untung perakaunan. Dalam kes ini, untung perakaunan adalah 500. Marilah kita lihat langkah kerjanya. Untung perakaunan adalah jumlah hasil tolak dengan jumlah kos eksplisit, di mana kita ambil RM1,000 tolak RM500, maka tinggallah RM500 yang kita kenalinya sebagai untung perakaunan. Kalau kita tanya ahli ekonomi, penghitungan untung adalah berbeza sebab ahli ekonomi akan mengambil kira kos implisit. Marilah kita lihat cara penghitungannya. Cikgu ambil balik contoh yang sama di mana usahawan mendapat jumlah hasil RM1,000 daripada perniagaannya. Daripada jumlah hasil 1,000, maka kos eksplisit perlu ditolak daripadanya iaitu sebanyak RM500. Selain daripada kos eksplisit, kos implisit yang ditanggung oleh usahawan adalah dijangka sebanyak 300. Apa itu kos implisit? Kos implisit adalah kos lepas yang ditanggung oleh usahawan kerana menggunakan input sendiri untuk mengusahakan perniagaan ataupun pengeluarannya. Jadi, bagi seorang ahli ekonomi, mereka akan menggunakan RM1,000 tolak kos eksplisit dan tolak kos implisit. Maka jawapan untung ekonomi adalah RM200. Marilah kita lihat langkah penghitungannya. Untung ekonomi adalah jumlah hasil tolak jumlah kos eksplisit dan tolak jumlah implisit, di mana RM1,000 menolak RM500 dan tolak lagi RM300. Jadi tinggallah untung ekonomi sebanyak RM200. Baiklah, sekarang kita lihat perbandingan antara cara penghitungan untung perakaunan dan untung ekonomi. Maka sangat jelaslah bagi untung ekonomi telah mengambil kira tambahan satu jenis kos iaitu kos implisit. Baiklah, cikgu akan menunjukkan contoh dalam bentuk perakaunan. Katakan seorang usahawan menjalankan perniagaan dan mendapat jumlah hasil sebanyak RM10,000. Daripada RM10,000 ini, kita ingin kirakan untung perakaunan yang dinikmati olehnya. Maka kita akan tolak semua kos pengeluaran ataupun kos eksplisit yang ditanggung olehnya. Antaranya ialah upah yang perlu dibayar kepada tenaga buruh iaitu sebanyak RM400. Usahawan juga perlu membayar sewa untuk kedai ataupun tanah yang disewanya sebanyak RM600. Dan usahawan membayar bunga bersih kepada penggunaan modal iaitu peralatan, mesin dan jentera yang disewa. Jadi jumlah adalah RM1,200 dan akhir sekali adalah bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran sebanyak RM800. Apabila jumlah hasil digunakan untuk menolak semua kos pengeluaran ini, maka wujudlah baki yang dikenali sebagai untung perakaunan sebanyak RM7,000. Kalau kita ingin menghitungkan untung ekonomi, kita akan melanjutkan penghitungan tadi dengan menjalankan beberapa langkah seterusnya. Untung perakaunan adalah RM7,000 dan kita akan mengambil kira
upah yang mungkin diterima oleh usahawan jika bekerja di syarikat lain. Usahawan selain daripada mengusahakan perniagaan sendiri, dia juga boleh bekerja untuk syarikat yang lain. Katakanlah usahawan tidak menjalankan perniagaan dan bekerja untuk firma yang lain, upah yang dijangka akan diperoleh adalah sebanyak RM2,000. Tetapi oleh kerana pilihan usahawan untuk menjalankan perniagaan sendiri, dia telah melepaskan gaji yang mungkin diperolehnya, iaitu RM2,000. Maka RM2,000 ini adalah dikenali sebagai upah yang dilepaskan. Dia adalah kos implisit dan perlu ditolak daripada untung perakaunan. Selain daripada itu, kita juga akan tolak bunga yang mungkin diterima jika modal perniagaan disimpan di dalam bank. Apabila usahawan ini memulakan perniagaan, usahawan perlu melaburkan sejumlah wang untuk modal, iaitu pembelian mesin jentera dan sebagainya. Dan apabila wang ini dilaburkan di dalam perniagaan, maka wang ini terpaksa dikeluarkan daripada simpanan bank. Apa kata kalau usahawan ini tidak menjalankan perniagaan, maka wang ini akan masih disimpan di dalam bank dan mendapat kadar bunga daripada bank. Jadi kadar bunga sebanyak RM500 ini adalah kos lepas yang telah dikorbankan dan dia adalah kos implisit yang perlu diambil kira dan ditolak daripada untung perakaunan. Seterusnya, kita juga tolak sewa yang mungkin diterima jika tanah adalah digunakan untuk tujuan yang lain. Di sini kita andaikan bahawa tanah itu adalah milikan usahawan sendiri. Jadi kalau usahawan tidak menjalankan perniagaan sendiri, maka tanah ini mungkin akan disewakan kepada orang lain dan tanah itu akan mendapatkan pulangan sewa sebanyak RM1,500. Tetapi bila usahawan telah membuat keputusan untuk menjalankan perniagaan, tanah itu digunakan untuk perniagaan sendiri, maka usahawan telah melepaskan sewa yang mungkin diterima, iaitu RM1,500. Jadi RM1,500 ini akan dikira sebagai kos lepas ataupun kos implisit dan perlu ditolak daripada untung perakaunan. Seterusnya, kita juga andaikan kalau ganjaran boleh diterima oleh usahawan ini apabila dia menceburi dalam perniagaan lain. Mungkin ada peluang-peluang lain di mana usahawan ini boleh menceburi dalam perniagaan yang lebih menguntungkan. Katakanlah perniagaan yang lain boleh memberikan pulangan sebanyak RM2,000 kepada usahawan dan usahawan telah memilih pilihan menjalankan perniagaan sendiri, jadi RM2,000 ini juga merupakan kos lepas ataupun kos implisit yang dilepaskan oleh usahawan tersebut. Untuk perhitungan untung ekonomi, kita akan ambil RM7,000 tolak semua kos implisit yang disenaraikan. Jadi akhirnya untung ekonomi hanya mencatat RM1,000 sahaja. Jadi kesimpulan kita, penghitungan untung perakaunan adalah berbeza dengan penghitungan untung ekonomi. Dan biasanya untung ekonomi adalah lebih rendah berbanding dengan untung perakaunan kerana telah mengambil kira kos implisit. Kesimpulan untuk apa yang kita belajar hari ini. Untung memainkan 4 peranan utama, iaitu menyelesaikan masalah peruntukan sumber pengeluaran di dalam sesebuah ekonomi dan juga sebagai ganjaran kepada usahawan untuk menanggung risiko dan ketidakpastian. Untung juga merupakan satu ganjaran kepada inovasi dan juga pembaharuan yang dijalankan oleh usahawan. Dan akhir sekali, untung sebagai satu penggalak pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Untung terdapat 2 jenis, iaitu untung perakaunan dan juga untung ekonomi. Dan cara penghitungan untung adalah di mana untung perakaunan boleh diperoleh dengan menggunakan jumlah hasil tolak jumlah kos eksplisit, iaitu kos pengeluaran. Tetapi untung ekonomi dikira dengan menggunakan jumlah hasil tolak jumlah kos eksplisit
dan juga tolak jumlah kos implicit iaitu kos lepas yang ditanggung oleh usahawan apabila memulakan perniagaan atau menjalankan perniagaan dengan menggunakan input milikan sendiri. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh memahami dan juga menguasai topik yang dipelajari hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share Cikgu Yi Channel untuk menonton video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Saya adalah JD Yi.